Ani dak kan? Kan ni dah bani. Ada lagi tak ni? Baru ni sambung dengan Hak sama hak mana hak kitab lah. Ha. Takut awak dah. Ni ada lagi kan? Ada lagi saja ni tak? Ada lagi ni? Takut tukar tu dah tajuk tu lah. Minum air sikit. Bawa sampai kau lupa. Mujur tidak delay. Kalau delay tak sampai tu cuaca molek tak delay. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan malam ni hamba minta laluanlah untuk tajuk yang semasa. Jadi sama-sama pun nama lagu itulah, kalau ada musim-musim dia kita akan celah masuklah tajuk yang semasa. Nah, daripada tajuk kitab kita tu, kalau musim hijrah kita masuk hijrah, kalau musim maulud kita masuk maulud, kalau musim dan ni musim surah kan, surah hijrah lah. Kalau ada musim-musim yang tertentu, maka kita celah masuklah. Jadi sempena dengan kita berada dalam bulan Muharram ini, pada bulan Muharram. Hal ni tak lagi kan sini? Tak kan? Kau buat dah? Benda hari kan? Tak lagi deh? Tak. Amba takut buat dah sebab masjid amba gitu, amba memang buat lah hak minggu ni dan juga minggu lepas hak mana giliran amba tu amba buat tajuk ni. Jadi kita berada sekarang ni dua. Satunya Merdeka. Mari 31 Ogos kita merdeka. Dan juga pada masa yang sama 20 hari bulan baru ni kita cuti awal Muharram, iaitu bermulanya 1 Muharram, iaitu tahun permulaan kiraan hijrah Nabi sebenarnya bermula pada bulan Safar, sehinggalah berakhir sampai Madinah tu pada bulan Rabiul Awal. Tapi perkiraan tahun hijrah bermula itu ialah dikira daripada Muharram. Masa zaman Umar bin Al-Khattab, bila sahabat-sahabat fikirkan kita kena ambil kira tahun hijrah ni juga macam mana tahun Masihi, maka sahabat-sahabat bincang sama-sama dia, maka keluarlah satu keputusan, iaitu ambil bulan Muharram. Dan kebetulan bulan Muharram ini tak ada lagi peristiwa-peristiwa benda lain yang besar. Kalau Rabiul Awal tu ada Maulidur Rasul, seperti contoh gitu. Bulan Ramadan ada puasa dah, bersadah dan sebagainya. Bulan Muharram ini kebetulan hak besar bagi kitanya ialah peristiwa Hijratul Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi amba ambil tajuk daripada tema kita tahun ini, hijrah, walaupun kita tak sambut sebagaimana biasa, tapi tema kita hijrah tahun ni ataupun Hijratul Rasul ataupun ma'al hijrah kita sebut dalam negara kita ni.
Ummah Rabbani negara harmoni. Ummah Rabbani negara harmoni. Gambar besar tu bukan sebab nak PRU saja nak letak menggawat sendiri, letak gambar besar pun tak apalah. Kalau orang lain buat, dia buat letak gambar kecil-kecil lah. Kita buat sendiri, kita letak gambar kita besar. Dalam poster kita tak, moga kita buat tak apalah. Jadi bagaimana nak membina negara ataupun ummah yang Rabbani. Dan ambil sini untuk diri kita, bagaimana membina kita sendiri. Kaifa akunu rabbaniyan, maknanya macam mana saya nak jadi seorang yang Rabbani. Sebab apabila kita jadi Rabbani, maknanya keluarga kita Rabbani, negara kita pun jadi Rabbani. Rabbani ambil daripada Rabbun. Rabbun maknanya Tuhan. Rabbun maknanya Tuhan. Bila kita kata Rabbani, kita sandarkan ketuhanan tu pada kita. Maknanya kita ni ikut Tuhan. Kalau kita kata kita Malaysia, dalam bahasa Arabnya Malaysia, kita kata kalau orang Malaysia, kita kata Malizi. Kalau orang Kelantan, kita kata Kelantani. Kita sandarkan ke negeri. Kita sandarkan ke negara. Maka kalau kita kata Rabbani, kita sandarkan kita ni kepada Tuhan. Maknanya kita ni jadi orang Tuhan, orang yang mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Allah ataupun hamba Allah. Gitulah. Macam mana nak menjadi seorang hamba Allah. Jadi malam ni dalam masa yang kita ada, lebih kurang setengah jam ayah kita ni. Tak siapa dah. Ni pun awal kita 8.26 insya dah. Jadi insya-Allah kita ambillah kesempatan dalam masa kita ada ni untuk kita review, untuk kita tengok balik apa yang berkaitan dengan macam mana kita nak menjadi Rabbani supaya negara kita harmoni. Kita ambil sempena dengan tema Hijratul Rasul ataupun Ma'al Hijrah kita pada tahun ni. Jadi untuk membina ini, hamba sediakan di sini ada 5 perkara lah. Ada 5 perkara. 5 ni insya-Allah siapa-siapa ada pen dan kertas itu tak ada masalah, sebut 15 pun. Kalau dia salin dia boleh ingat. Tapi kita dah ada video, boleh tengok dalam Facebook kita, tak ada masalah. Ada 5 perkara. InsyaAllah secara cepatnya hamba akan sebut malam ni 5 perkara supaya kita dapatlah manfaat, sama-sama kita dapat manfaat insyaAllah. Yang pertama, nak jadi orang yang Rabbani ialah an yakuna qariban min rabbih azza wa jalla. Orang tu dekat dengan Allah. Orang yang Rabbani, orang yang ada ketuhanan ni, hamba Allah, hamba Tuhan ni, ialah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dekat dengan Allah ini ialah daripada cara min khilali al-ijtihad, dengan cara berunaikan hak mana-mana sunat, iaitu menunaikan hak wajib, fardu dan juga hak sunat, iaitu ketaatan kepada Allah. Ketaatan dengan cara sama ada menunaikan hak wajib, fardu ataupun hak sunat. Hak wajib, fardu tak ada nego. Tak ada negotiation dia, tak ada nego, tak boleh buat kira bercara. Kalau 5 kali semaya kena 5 kali. Kalau puasa 30 hari, 29 hari, kena 29 hari ataupun 30 hari. Kalau zakat tu 2.5%, 2.5%. Suatu tak ada nego. Tak boleh dah kita nak turun naik. Tapi kalau hak sunat, boleh istizadah minha. Boleh tambah. Nak sikit boleh sikit, nak banyak pun boleh banyak. Nak buat pun tak apa, tak si buat pun tak apa, hak sunat. Tapi kalau kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah, di samping kita buat hak fardu wajib, kita juga buat sunat. Maratib al-a'mal, martabat ataupun status ataupun kedudukan amalan kita ni, ada fardu, ada wajib, ada sunat. Ada sunat pula, ada sunat muakkad, ada yang tidak muakkad, sunat biasa, sehinggalah kepada yang harus. Maknanya semua tu ada nilai pahala masing-masing, tak sama, tak serupa. Tak serupa. Jadi pahala sunat biasa lebih kecil daripada sunat muakkad. Sunat biasa, sunat yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi tidak sekerap sunnah muakkadah. Sunat muakkad yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sehingga hampir tak tinggal. Kalau tak tinggal, jadi wajib. Kalau Nabi tak tinggal Rasul, jadi wajib. Macam kita baca sama hak boleh puasa, kita semaya tarawih kan? Sebab kita semaya tarawih, mari 3 malam, malam keempat kita tak mari. Sebab apa? Sebab kita kata Nabi mula dia pergi 3 malam, malam keempat dia tak pergi. Sahabat-sahabat pun tanya, berapa semalam tak mari? Dia kata kalau aku mari tiap-tiap malam, nescaya jadi wajib pula. Maka Nabi pun tak pergi. Dia tak pergi semaya di masjid, dia semaya juga. Cuma dia malah nampaklah benda tu sebagai amalan wajib, maka Nabi pun juga dia tinggal. Itu maknanya hak sunat muakkad. Sebab itulah semaya tarawih sunat muakkad.
Sama juga dengan semaya raya. Semaya raya pun sunat muakkad. Sebab itulah semaya raya ramai. Kita ni kadang-kadang tukar dengan hak wajib. Semaya raya ramai, semaya jemaah tak seramai semaya raya. Sedangkan semaya jemaah tu hak wajib. Fardu, semaya raya tidak wajib. Kita kena tahu maratib, kena tahu tingkatan amalan sani. Daripada hak harus, daripada hak sunat biasa kepada sunat muakkad, kepada wajib, dan ada ulama yang membezakan di antara wajib dengan fardu. Besar lagi hak fardu daripada hak wajib. Jadi ada ulama, ramanya, majoritinya sama aja. Hak wajib dengan fardu ni benda tu lah. Kita kata wajib ke fardu ke sama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang muslim. Nabi guna kalimah faridah, maknanya wajibah. Faridah fardu, maknanya wajib, serupa. Jadi ada ulama, kebanyakan ulama, majoriti ulama wajib dengan fardu serupa. Tapi ada yang membezakan di antara hak mana wajib dengan fardu. Yang pertama, nak dekat diri dengan Allah ialah menunaikan ketaatan kepada Allah, iaitu hak fardu wajib dan juga hak sunat. Allah Subhanahu Wa Taala ambil contoh malam ni. Kita ambil contoh saja, iaitu contoh kepada ibadah yang paling besar sekali dalam agama kita, iaitu as-salah. Yang Nabi kata as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nabi sebut as-salatu imaduddin, semaya tiada agama. Siapa dia yang mendirikan semaya, dia mengukuhkan agama. Siapa dia yang meninggalkan semaya, dia mengutuhkan agama ataupun dia melemahkan agama. Maka kita ambil daripada hak ni, begitu jugalah Nabi sebut awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama akan dibicarakan Allah pada hari kiamat esok adalah as-salah, semaya. Maka ambil contoh semaya ni daripada firman Allah surah Baqarah ayat 238 ni. Allah Taala sebut hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawat, jaga semaya, pelihara semaya fardu yang 5 waktu. Dan Allah Ta'ala sebut pula khusus wassalatil wusta, dan semaya pertengahan iaitu semaya asar. Kebanyakan ulama ambil makna semaya wusta pertengahan ni semaya asar, walaupun ada pendapat lain. Wa qumu lillahi qanitin, dan juga kamu tunaikanlah semaya tadi dengan penuh khusyuk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka daripada sini hamba nak ambil contoh semaya sebagai pertama nak jadi hamba Allah yang Rabbani, menunaikan ketaatan yang fardu wajib 5 waktu. Lepas pada tu barulah ada hak sunat. Hak sunat ialah semaya-semaya sunat. Dan semaya-semaya sunat ni banyak buku tulis pasal semaya sunat ni. Kadang-kadang beratus orang tulis semaya sunat ni, macam-macam semaya sunat ada. Semaya sunat wudu ada, semaya sunat orang nak pergi Mekah turun nak pergi Mekah pada semaya sunat. Macam-macam ada semaya sunat. Maknanya salawat an-nawafil, semaya sunat ni banyak. Tapi saya bukan nak cerita semua perkara itu. Nak ambil hari ni ialah salah satu cara nak mendekatkan diri kepada Allah untuk kita jadi Rabbani, ialah menunaikan ketaatan yang wajib 5 waktu dan juga yang sunat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis sahih ini. Hadis ni panjang. Hadis ni panjang ni. Hadis ni ambil hak tulisan merah ni saja. Hak tulisan merah ni saja yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma taqarraba ilayya 'abdi, yang mana hamba-Ku, dia kata selagi mana dia ini mendekatkan diri kepada aku bimisli ada'i maftaratuhu alaihi, dengan dia menunaikan hak aku fardukan kepada dia, begitu jugalah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Selagi mana hamba aku ini juga menunaikan hak sunat-sunat, sehinggalah aku pun suka juga ke dia, ataupun aku juga mengasihi dia. Maknanya cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah, di samping menunaikan hak fardu wajib, juga menunaikan hak sunat ataupun hak mana yang disunatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh hak sunat lagi. Hak ni hak mudah, semaya ni. Malam ni contoh semaya aja. Puasa ada contoh juga puasa, iaitu puasa wajib 30 hari bulan Ramadan. Puasa sunat ada Senin Khamis. Puasa sunat ada Ashura. Pada 10 Muharram baru ni, hari Khamis lepas, hari Sabtu lepas 10 Muharram, siapa dia puasa pada hari Ashura,
Ashura ialah hari ke-10 Muharram, bukan hari kacau surga. Kalau kacau pun tak apa, boleh makan kita, tak ada masalah. Kalau hari ke-10 tu kacau pun tak ada masalah. Tapi puasa lah, sebab hari tu Nabi puasa. Nabi kata orang jahiliah dulu dia puasa pada hari 10 daripada Muharram. Nabi pun puasa juga. Tetapi bila marinya kefarduan Ramadan, maka Nabi pun tak puasalah sebagaimana biasa, tetapi Nabi hanya puasa Ashura sebagai sunat saja. Dah ada dah wajib Ramadan, maka tak jadi wajib dah. Dia puasa sebagai sunat saja. Maka Nabi kata, siapa yang puasa pada 10 Muharram Ashura, maka Allah akan menghapuskan dosa dia pada tahun lepas. Setahun tahun lepas. Sehari puasa, pahalanya setahun tahun lepas dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dosa-dosa yang kecil pada setahun yang lepas. Maka pada hari Ashura tu juga adalah puasa sunat. Kalau zakat lagu tu juga, zakat wajib, ada zakat fitrah, ada zakat harta, ada zakat perniagaan dan sebagainya, dan ada juga zakat hak sunat kita panggil sebagai sedekah. Maknanya ada hak wajib, ada sunat, ada wajib, ada sunat. Mana-mana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan hak wajib dan sunat ini, termasuklah dalam cara pertama ni, iaitu dekatkan diri dengan Allah. Dalam hadis ini, hadis yang sahih, disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ma min abdin muslim, siapa-siapa saja yang menunaikan yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin sintai asyrata raka'ah ataupun isnatai asyrata raka'ah, 12 rakaat tatawu'an ghairal faridah, iaitu hak sunat bukan hak fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala benakan baginya rumah di syurga. Siapa dia semaya boleh jaga 12 rakaat ini, sehari semalam 12 rakaat, 12 rakaat, dalam hadis lain kata 10 rakaat, maka ulama ambil hak 12 hak 10 ni ialah sunat-sunat muakkad yang sebelum dan selepas semaya. Dan amo ambil hak ni kerana apa? Kerana mudah nak raya. So, yang kedua mudah nak buat. Sebabnya kita dah ada air semaya, kita dah duduk dengan kain semaya, kita duduk dah tikar semaya, dah baru lepas semaya, baru nak semaya. Jadi kalau tak semaya, rugi benar. Istilah lain kita kata berdoa. Berdoa nah kalau tak semaya. Berdoa tu apa? Berdoa dok. Kalau nak kata bodoh berdoa tak boleh. Pula ni. Nak kata rugi berdoa. Rugi berdoa kalau kita tak semaya. Sebab duduk dalam semaya dah. Sebab duduk dalam kain semaya dah. Sebab baru lepas semaya sana, tiba-tiba ada sunat muakkad, tak semaya, ruginya. Apa lagu tu? Rugi. Dah. Siapa tak semaya sebelum daripada tu ada sunat muakkad, rugi. Siapa dia tak semaya lepas pada tu ada sunat muakkad, dia ada semaya lagi, rugi. Rugi Maknanya berdoa lah. Berdoa. Kalau kita hok dalam keadaan bersedia dah, tak buat juga, berdoa. Nak cari, nak pisah, nak kena pergi pakai baju dulu, nak kena pergi ambil semaya dulu, nak kena pergi pakai piah dulu, cari sejadah dulu. Ni dah, ada dah. Tersedia belakang dah. Tak buat juga, sangat-sangat rugi. Sebab, kalau boleh jaga 12 rakaat ni, Allah Ta'ala bagi kita baitan fil jannah, maknanya kita ahli syurga, Allah benakan rumah di syurga bagi kita. Snap waktu siapa ada kamera. Cari dari internet pun ada. Ambil dari internet juga ni. Salah satu nak lukis sendiri malah. Ambil orang lukis dah senang. Solat-solat sunat qabliyah ada, ba'diyah ada. Hak warna merah, hak tu hak haram. Tak semaya. Bapa yang buat 2 rakaat tu sebab semaya sunat ni ghalibnya 2. Ada semaya sunat hak boleh buat 4 sekali semaya. Sunat gapo 4 sekali semaya? 4 sekali semaya. Biasa kita buat 4 pun 2 kali, 2 salat. Nah, ni dak salat. Tasbih kan? Ada tasbih kita buat sehari dah, kita buat 4 deh. Tasbih. Ada lagi semayanya hak tidak 2. Kita buat je. Witir. Itu. Tapi hak ghalibnya 2. Sebab tu dia buat contoh 2 rakaat, lepas subuh tak ada, merah. Hak merah tu hak tak ada, dilarang, maknanya haram kita semaya. Dalam TV nampak merah molek ke? Nampak molek merah. Cuma hijau dengan biru tu nampak 10 nak tukar.
Sebab dia lebih kurang serupa dia. Moga muafakat lah, okey. Jadi dekat-dekat. Hak merah tu, merah ni lagu lain. Merah tu nampak jelas merah. Hak merah tu dilarang. Kita mula dengan subuh. Kita ambil dulu hak warna biru tu, yang kedua biru solat sunat muakkadah. Sunnah muakkadah dia kata ditekankan, iaitu yang jarang ditinggal oleh Nabi. Yang ketiga hak warna hijau dalam ni ditulis dengan tulisan hijau tu solat sunat ghair muakkadah, yang tidak muakkad, yang tidak ditekankan, iaitu yang kurang sikit dibuat oleh Nabi. Kurang sikit. Nabi buat juga tapi kurang sikit pada masa ni. Maka hak 12 rakaat dalam hadis hak Nabi riwayat sani, kalau kita ambil sini gak, kita ambil hak warna biru. Hak warna biru tu iaitu 2 rakaat sebelum subuh. Belum zuhur dia tulis 2 rakaat. Maknanya 4. Cuma 4 kita buat 2 salat. 4 rakaat sebelum zuhur. Ada juga biru lepas rakaat 2 rakaat lepas zuhur, dan ada juga biru 2 rakaat lepas maghrib, ada juga biru 2 rakaat lepas isya. Cukup 12. 2 belum subuh, 4 belum zuhur ni, 2 lepas zuhur 8, 2 lepas maghrib 10, 2 lepas isya 12. Siapa dia boleh buat hak kala biru ni, dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nabi royak. Hamba cuma menakalkan ini Nabi royak. Lepas tu kalau kita rasa rajin lagi lepas subuh 2 rakaat, tak ada. Rasa rajin lagi lepas asar, nak buat lagi tambah 2 rakaat, ada hijau tu. Maknanya hak biasa, sunat biasa. Boleh tambah 2 rakaat sebab Nabi buat, tidak jadi bid'ah. Sebab Nabi buat. Asar rajin nak semaya sebelum asar, walaupun tak ada sunat muakkad, tetapi lepas asar tak ada waktu haram je. Sebelum asar boleh semaya 4 rakaat, tapi tidak muakkad, semaya biasa, sunat biasa. Hak kelas nombor 2, bukan hak kelas nombor 1 sebelum muakkad tadi. Maghrib lagu tu juga, sebelum maghrib boleh semaya 2 rakaat, dan sebelum isyak boleh semaya 2 rakaat. Sebab itulah hak semaya sebelum isyak ni dia sunat tidak muakkad. Jadi kalau jari-jari kita nak ambil, kita mengajar setengah jam aja, kita kuliah setengah jam, ustaz nak ambil 10 minit ni nak buat mengajar hak wajib ni, nak ganti dengan hak sunat 2 rakaat tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau lah tok bila kita lepas tu kita nak semaya sebelum isya juga, qabliyah tadi nak semaya juga, semaya pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab hak mana ada sejid ni sekat-sekat habis tu Imam Wisaleh baru klik belakang, tak ada orang tinggal. Hak tinggal ni hak tak mari je. Kalau dia mari sini sekat-sekat tu email sudah baru dia tinggal klik dah. Tak ada masalah. Gitu. Jadi kalau kita boleh buat 12 rakaat yang kala biru ni, insya-Allah Nabi kata bana lahu baitan fil jannah. Tu bab semaya. Lesaklah bab semaya. Suku je bab semaya saja. Padahlah moga dia besar. Boleh dia ingatlah tu dia. Semaya sebagai contoh. Tapi ibunya tajuknya ialah satu cara untuk kita jadi Rabbani, dekatkan diri dengan Allah dengan melakukan ketaatan, iaitu hak fardu, hak wajib, hak sunat. Tu pala cerita dia. Kita ambil contoh semaya. Kita ambil contoh semaya. Ibadat lain pun lagu tu juga, ada hak wajib fardu, ada sunat. Ada wajib fardu, ada sunat. Buatlah kefarduan ini, buatlah hak sunat ini, insya-Allah mendekatkan diri kepada Allah, maka kita jadi seorang yang Rabbani, orang Allah, orang Tuhan, orang yang turut Tuhan, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ia ta'assa bi Rasulillah, iaitu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita namakan sebagai qudwah ataupun uswah, iaitu ikutan. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat surah Ahzab ayat 21. Amba tebang buat hak ni nak suruh hak mana-mana tak bawa buku tu dia dah ingat gitu ya. Lah, hak mana tak bawa kalah tu dia dah ingatlah, bila-bila amba duk berayak tu dia dah ingat apa. Dia ingat, dia tengok, tidak dia tengok amba sajalah, tengok dengar amba rayak, lepas tu tengok sini. Ni hak tak boleh nak tipu ni. Ayat suratul Ahzab boleh cari selalu. Suratul Ahzab ayat 21. Amba suka lagu tu supaya bila kita rayak, orang boleh yakin dengan kita rayak, ayat tu ada dalam Quran. Kalau kita kata hadis tu hadis sahih, carilah hadis tu hadis sahih. Mudah orang nak tengok.
Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi. Itu nak ayat. Jadi ibunya ialah kata kuncinya, keyword dianya ialah kena ikut Nabi dan juga sahabat. Dalam hal ni ikut Nabi dan juga sahabat. Kerana apa ikut Nabi? Kerana Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi. Contoh kita atas dunia ni ada pada Nabi je. Hak mana kita ikut orang lain tu hak clear pada Nabi dah. Hak mana ambil daripada Nabi dah. Nabi memang suruh ikut dia dan juga kurun selepas dia iaitu sahabat, lepas pada tu ialah tabi'in. 3. Hak masa ada dengan Nabi, lepas tu hak Nabi tak ada, dah ada sahabat sebab sahabat ambil dengan Nabi, lepas tu hak sahabat ambil dengan Nabi, dia menyapa kepada orang hak tak ada dengan Nabi iaitu kita panggil tabi'in. Jadi 3 ni lah hak 3 kurun yang terbaik. Kalau kita nak rujuk gapo-gapo, biar siapa ke 3 golongan ni. Biar siapa ke 3 tu. Biar siapa ke Nabi. Biar siapa ke sahabat. Biar siapa ke tabi'in. Hak kita dah ambil lah ni, siapa ke lah ni, kita ambil dengan ustaz-ustaz kita ni. Ustaz kita tu pun dia pastikan dia ambil siapa ke Nabi. Sebab itulah hamba sebut kalau hadis tu, hamba sebut hadis-hadis ni siapa ke Nabi. Supaya hak hamba royak ni juga ialah siapa ke Nabi. Biar kita siapa ke Nabi. Lepas tu sahabat-sahabat pula, Nabi juga disebut dalam surah Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam ayat surah Hasyr ni panjang ayat dia ayat ni. Dalam suratul Hasyri, ayat ni ayat nombor 7 ni sepanjang ni ada 4 baris ni. Ni panjang ni. Ayat dia ambil isi dia ialah Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut mengenai Nabi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, perintah dibawa oleh Rasul, kena turut, kena ikut, kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Mana hak Nabi larang, mana hak Nabi kata jangan buat, maka kamu kena tinggal. Maknanya titah perintah Allah, titah perintah Rasul serupa, kena ambil belaka. Dan dua-dua ni dinamakan wahyu. Dua-dua dinamakan wahyu. Hak Nabi itu pun dinamakan juga wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak kecek hak dia, ikut hak dia nak, tetapi Nabi ikut kecek wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak mari Nabi juga kita panggil wahyu. Hadis-hadis Nabi itu kita panggil wahyu, iaitu wahyu daripada Allah kita panggil Quran, daripada Nabi kita panggil hadis. Maka kena ambil daripada Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum. Mari mana pula? Daripada ayat surah Taubah ayat 100. Daripada surah Taubah ayat 100 ini, ambil hak ni. Daripada surah Taubah ayat 100 ni baris kedua ni. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, dan waradu anhu, mereka meredai juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sahabat. Selain daripada Nabi kata khairul quruni qarni summa alladhi yali summa alladhi yalih, yang terbaik ialah masa aku ada, lepas tu zaman sahabat, lepas tu zaman tabi'in. Ini juga membuktikan bahawa sahabat juga ada satu tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat yang Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran sangat banyak. Ambil ni sebagai satu contoh saja. Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata mengenai sahabat. Ini kata-kata Imam Syafi'i mengenai sahabat. Hum fauqana. Sahabat-sahabat ni atas pada kita. Sahabat-sahabat dia kata atas pada kita. Fauqana, atas pada kita. Dia kata fi kulli ilmin, dalam ilmu, wa aqlin, akal, cerdik tak cerdik pun cerdik sahabat pada kita. Ilmu pun tinggi sahabat pada kita. Wadin, dia juga dalam beragama lebih sahabat pada kita. Wa fadl, dia juga kelebihan lebih sahabat pada kita. Mana sahabat-sahabat ni adalah orang yang lebih segala-gala pada kita. Lebih dari segi ilmu, lebih dari segi akal, lebih dari segi agama, lebih dari segi kelebihan apa sekalipun, lebih sahabat belaka dia kata. Wa kullu sababin yanalu bihi ilm
Mana-mana saja usaha kita yang kita boleh capai ilmu, au yudriku bihi huda, ataupun dapat hidayah, wa ra'yuhum lana khair min ra'yina li anfusina, dan pandangan pendapat mereka lebih baik bagi kita daripada pandangan kita kepada kita. Kita lah ni kita mikir hak kita dah, kita rasa baik dah. Tapi kalau mari daripada sahabat royak kita suruh buat hak baik, hak dia royak tu lebih baik daripada hak kita mikir lagi. Itu sahabat. Maka ini antara kelebihan-kelebihan sahabat. Sebab itulah nombor 2 cara kita nak mendekat, cara kita nak menjadi Rabbani, ialah dengan kita mengikut Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang ketiga, kena cepat ni, ekspres ni. Yang ketiga, an yu'azzimul abdul muslim khasyiatallah. Takutkan Allah, merasai kebesaran dan rasa takut kepada Allah fi qalbihi, dalam hati dia, wastihdar azamatihi subhanahu wa ta'ala, dan juga menghadirkan rasa agungnya Allah, iaitu kita kena rasa besarnya Allah, kita rasa kecilnya kita. Bila kita rasa besar Allah? Setiap hari kita melafazkan, kita memperakukan, kita melaung-laungkan Allah itulah Maha Besar. Syiar kita. Sebab itulah kalau masjid kita lewat sekalipun kita bel juga. Kalau ada ustaz mari dia kata dia ngajar sampai pukul 9 malam ni, kita bel juga insya. Berapa bel insya? Sebab bel tu syiar. Sebab dengan kita bel Allahu Akbar, kita telah melaungkan Allah tu Maha Besar. Ini kita mengagungkan Allah. Setiap hari 5 kali Tok Bilal melaungkan Allahu Akbar. Hebat Tok Bilal. Hak sini kita tabik spring kat Tok Bilal ni. Adakah bapak kita ni lalu kat kedai kopi Allahu Akbar? Ada. Belajar naik basikal, jumpa dengan orang Allahu Akbar, ada? Tak ada. Tapi Tok Bilal ni kita latih dia benar mari tiap-tiap hari bel dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, melaungkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau hak masjid kota ni mana siapa Waktu cik harus siapa? Jauh 3 batu pergi ni. 3 batu pergi suara kita ni. Itu keagungan Allah. Itu baru lafaz baru tu, lafaz baru. Kita semaya, ibadat kita paling besar. Semaya tadi kita kata solat, ibadat kita paling besar. Mula dengan apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nak royak setiap hari, kita ni memang ada dah perakuan kita bahawa Allah itu maha besar. Tiap-tiap hari memang ada dah. Cuma tinggal lagi hak buat ni jala ke tak. Kita royak Allah maha besar, tapi bila buat tu jala ke tak kita letak Allah tu maha besar. Sebab kita lah mengaku mak ayah kita, tapi bila surah kat kain, Allah lah mak kita semua. Lagu tu. Kata Allah maha besar, bila suruh semaya aja lemak tekak selalu dah. Ajak mari sejik je, kau lemak tekak selalu dah. Kau banyak kerja selalu dah. Bunyi Allahu Akbar macam. Jadi bila kata Allahu Akbar maha besar, tak ada hak lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala penting, tak ada lebih penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak ada di masjid-masjid tulis kan, tidak ada lebih penting, tidak ada seruan yang lebih penting daripada seruan ilahi kan. Ada masjid tulis itu tu. Mana kadang-kadang kita ni seruan tali puk akak lalu, tapi seruan Allahu Akbar dulu. Telefon dia berapa kali dia ring telefon? Dia berapa kali? Kadang-kadang sedang molek, ring pah lalu doh. Cepat dia mu akak tu tunggu dah ke? Tapi kalau kita kata Allahu Akbar, dia pukul 3.30 baru sahur. Allahu Akbar pukul 1 suku tu. Orang panggil hayya ala solah 1 suku tu, dia 3.30 baru sahur. Tapi kalau telefon, tak ada dering lagi, dia tunggu dah bila nak sapa, bila nak panggil. Hal ni beza antara takut dengan khauf. Khauf dengan khasyah. Okey, hal ni ilmiah sikit lah, biarlah hamba abaikan hal ni dulu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, yang takut kepada Allah, bila kita rasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari rasa takut. Orang rasa lagu ni Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama.
orang-orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu, orang yang kenal Allah, mereka takutlah. Apa kita juga. Kalau kita tak kenal siapa-siapa, kita tak rasuk, kita tak takut, kita tak rasa hebat pun. Ambo saat ni mai Kuala Lumpur ni, ambo baru sampai Kuala Lumpur ni. Baru turun ke Pati Kebas ni, terus mari sini lalu dah anak pergi ambil. Ambo naik Grab tadi, naik taksi daripada KL Sentral nak pergi UM tu. Rupa-rupanya dia tu pemain pingpong wakil Selangor. Dia bawa taksi. Dia kata hamba dulu hamba main bola dia kata, tapi tubuh hamba kecil. Lepas tu hamba tak boleh main bola. Dia kata hamba dah wakil sekolah lah, wakil apa main bola dia kata, tapi hamba suka main pingpong. Lepas tu dia kata hamba main pingpong sampai wakil Selangor. Kita nampak dia debat taksi, kita tak tahu dia debat taksi je, tapi dia pernah wakil Selangor dia kata main pingpong. Hebat pocik kata. Dia kata awak suka ke main? Saya suka juga main. Saya pun main takraw dulu. Siapa sahabat saya? Mana Mak Nijia sini? Kami Johan saya buat takraw tahun 86 bawah 15 tahun negeri Kelantan. Sekolah Palahiyah. Okey Palahiyah. Johan main sepak negeri Kelantan bawah 15 tahun, majlis sukan sekolah-sekolah Kelantan, main akhir di sekolah menengah Panji Kota Baru tu. Ingat lagi, ada CJ tu walaupun dah ni kaki kewek dah, tak boleh nak main mana dah. Tapi Johor Kelantan mula. Kalau kita mula kau tengok, wah ustaz, main sepak kau main. Tengok perut tak percaya dah. Tapi main zaman dulu Johor Kelantan. Tu. Tak kenal kita. Bila kita tak kenal lagu tu je kita tak berasa dah. Tak ada rasa apa-apa. Sebab tu nak agungkan Allah, nak rasa kebenaran Allah, kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, kenalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah, kena mari acak-acaklah masjid. Ada malai tauhid, ada malai fiqh, ada malai akhlak, ada malai muamalat, ada malai semaya, ada malai jaga tu, ada belajar belajar ni, ada duha lagi, ada muslimat lagi. Kena cari baru tahu. Kalau tidak tak tahu. Kena cari. Lah ni kalau nak kenal orang senang, cari dalam Facebook je. Nak kenal orang senang lah ni, nak cari melatu senang. Tengok anak wi nama melatu, mari sikit dia kata acu add abi dah dalam Facebook. Dia pun add kita dalam Facebook, tengok-tengok. Oh ni bakal melatu kita. Mudah kenal orang. Allah kena cari lebih pada tu lagi. Nak kenal Allah Subhanahu wa taala, Allah perkenalkan diri dia. Allah tunjukkan diri dia kepada kita. Kita saja yang tak saya tengok. Kita saja yang tak saya tengok. Allah Taala tunjukkan diri dia pada kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu tak tengok kau kepada ibil unta macam manakah dijadikan unta. Allah Taala lagu tu dia sebut dah, mu tengok unta mu kenal Allah Subhanahu wa taala. Batu ulama kita kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ulama kita kata siapa dia kenal Allah. Sebab Allah Taala ajar dah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Macam mana mu tengok gak ko binatang je baru tu, mu kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tengok lembu nampak Allah tak? Kita tengok rumah nampak Allah tak? Kita tengok hamba tak ada kenal dia. Bila pilot kata sila kembali ke tempat masing-masing, kembalikan meja ke tempat asal dan sila pakai tali pinggang keledar. Kita berada dalam keadaan cuaca yang tidak baik. Kita pun dudah selalu dah. Dalam keadaan cuaca yang tidak baik, dudah selalu dah. Maka mari gapo tu? Ya Allah ya Tuhanku, kalau ajar aku sini mati sini baru aku terima. Mati atas sampai terbang pun buat gana. Nak royaknya tak apalah gana pun, tapi nak royaknya kelik kepada Allah. Kita duduk atas langit 17,000 kaki dia kata. Firefly naik 17,000 kaki. Duduk 17,000 kaki tu kalau jadi gapo-gapo, jadi gapo kita kalau jatuh bumi. Tak jumpa cari kalau mayat pun. Serah pada Allah Taala baru rasa Allah. Nak naik tadi tak berasa berkali. Bila royak kita akan menghadapi keadaan cuaca yang tidak baik, baru berasa dudah baru ingat aku kalau mati pun mati sini buat gano, terima jelah. Baru ingat kepada Allah Taala. Sepatutnya ingat sama. Sepatutnya kena ingat sama. Amba ngambak daripada Nasi Melaya tadi, sengaja amba ambak daripada taksi, daripada Grab tu. Amba kata naik pukul 4:10 minit, pukul 4 suku masa tu.
Naik kereta dia, amo nak sapa 45 di Subang. Setengah jam. Dia pun tengok dalam waist dia tu, tengok jalan kau ni merah, tengok jalan kau ni merah, tengok jalan kau ni merah. Dah ke? 48 dia tulis, sudah 4:48. Flight pukul 5.10. Kalau dah tak ada, amo check in dah. Tapi Allah SWT atas hamba klik dah mari sini malam ni pukul 4.47 siapa 4.50 hamba masuk kita tanya di kaunter dia kata bentar lagi kita panggil. Sedang molek hamba masuk bilik air je tu bilik air penumpang kalau Kota Baru sila masuk. Sedang molek panggil masuk. Allah Taala buat dah. Allah Taala buat dah. Hamba kebetulan hamba mesyuarat lama, hamba duk cari dah tiket lepas dah ke 5.10 ni pukul 7. Berapa? Nak beli dah. Tiba-tiba orang balik. Sudah dah ustaz, sudah dah. Dia kata sudah kita perkelik ke cari kereta sana kat setengah jam saya nak sapa dia. Kalau sapa tak sapa pun nak beli tiket baru dah. Semuanya Allah SWT buat. Dalam hati kita tak ada ke apa tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu je. Dalam hati kita tu setengah jam nak suruh sapa sana dengan jalan merah belakang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku bagimu, bagi aku ni Allah. Wa ni'mal wakil. Hak mana kita nak letak ke dia tu, hak mana paling baik sekali? Dia. Kita nak letak harap ke dia terbaik sekali. Kita nak letak takut ke dia lah paling sekali. Gapo dia kita nak letak pun wa ni'mal wakil. Hak sebaik-baik kita letak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letak dia belakang, alhamdulillah siapa dah jumpa kita malam ni. Yang keempat, al-inqibam 'alal ilmi syar'i, cari ilmu. Warhirs 'alal istidadah minhu, cari ilmu, istizadah maknanya tambah ilmu, dan kalau boleh ta'limuhu linnas, mengajarkan pula. 3. Jadi kita bila mengaji ni, ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat hamba, bila kita mengaji ni, dengar ni ngaji ni, mendengar satu daripada proses belajar. Jangan kata orang hamba mendengar je tak ngaji mana. Mendengar satu proses belajar. Mendengar satu proses belajar. Sebab tu hamba nak tambah lagi. Hamba nak tambah satu lagi. Mendengar dan melihat. Nah, kalau dia dengar saja dia dengar. Dia tengok juga, tengok ustaz je lah tak. Ni tak. Mendengar dan melihat. Ada sahabat kita mendengar, melihat, menulis. Ada tulis tu ke? Ngaji tu. Ngaji. Dengar saja pun ngaji. Kalau tengok saja. Ada sini yang tengok saja je. Tak dengar. Mana tahu minta maaf lah weh. Hamba sebut lagu tu takut ada tak dengar, mari tengok je. Mujur kalau dia tak dengar, dia mari hamba ada tunjuk gini dia boleh tengok. Mujur tu. Dia boleh ngaji. Dan ada sahabat-sahabat kita bawa buku tulis nah. Lagilah sempurna cara dia ngaji dah. Ngaji kita tak lalu dah. Kita ngaji, kita tambah ngaji kita biar sebanyak mana kita ngaji dan sampai bila pun kita akan belajar. Dan kalau boleh ta'lim, kita mengajarkan. Ibu ayah sekalian, terutamanya kaum lelaki kita ni, orang jantan kita ni, kita ada tanggungjawab belajar dan mengajarkan kepada anak isteri kita. Ingat tu. Orang tina kita sikit lagi dia berhak. Kita kelik sikit lagi dia berhak. Dia duduk anak di rumah tu. Duduk beranak tu. Dia duduk anak di rumah tu. Dia duduk jaga anak kita di rumah tu. Dia duduk pera anak kita di rumah tu. Duduk jaga keselamatan rumah tangga kita di rumah tu. Kita balik sikit lagi dia berhak mendapat ilmu hak mana kita belajar ni, kena royak dia. Kalau dia tak tahu, terutamanya ilmu fardu ain yang 4 kita pernah sebut 4 ilmu fardu ain tu, kalau kita tidak mengajarkan kepada dia, dosa kita. Kalau kita tak mampu nak mengajar, cari ustaz yang boleh mengajarkan dia. Kalau tak boleh cari ustaz, bagi atas tempat hak dia boleh ngaji. Isteri dan anak kita. Orang tina ngaji apa? Bukan ngaji apa. Orang tina wajib belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib juga, cuma tak wajib sebab kita. Mari masjid sunat je dia. Maka dia tak ngajilah sebab kita pada hari ni. Tapi kita yang belajar ni lah yang kena balik sampaikan kepada mereka. Jangan nak balik ingat nak berhenti kat suk belut saja. Lepas ngajar kelik suk belut, lepas ngajar kelik roti canai, lepas ngajar kelik Maggi belut. Hak tu je ingat. Balik kena royak tu ke bini kita, ke anak-anak kita tu, mana dia tak tahu lagi. Tengok-tengok balik syarah ke dia pula kita. Sebab apa? Dia tengok YouTube kita, dengar pun duk.
Orang duk ngajar kita duk palalah ke lain tak. Kita duk ingat muka lain. Dia duk tengok YouTube di rumah tu secara live juga balik-balik. Dia buat lolok tanya kita royak muka lain. Jolok kau hang dengar juga. Tak ada pun ustaz royak lagu tu. Jangan tebang kita zaman lah ni. Zaman ICT, Information and Communication Technology. Zaman teknologi ni maklumat kita sampai. Kita royak ni siapa ke mereka lalu dah ni seluruh dunia siapa. Amo tak boleh jadi jahat. Amo tak boleh kecil belakang. Kalau ada sebab tu amo minta daripada tok-tok guru daripada amo, ustaz-ustazah daripada amo. Kalau amo silap betulkan amo. Sebab amo tak boleh silap. Kalau amo silap saja semua orang akan dengar lah ni. Kalau amo royak salah semua orang kena betulkan amo. Boleh. Sebab ada. Amo tunjuklah benar amo royak tu gapo. Betulkan amo. Royak kamu. Amo betul insya-Allah sebab amo pun ngaji juga. Dan yang terbaik Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Ni hadis Nabi juga. Hadis sahih, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa dia yang Allah Taala nak berikan kepada dia kebaikan, Allah jadikan dia ni mendalami agama. Tafaqquh fid din. Apa kita ni? Kita ni orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dengar ni, dengar pengaji tadi tak? Untuk kita tengok ni, tengok pengaji kita ayat ni. Orang yang Allah Ta'ala beri cara untuk kita ngaji ni, sebenarnya Allah nak beri kebaikan kepada kita. Allah nak beri benda molek. Allah nak bagi benda molek, benda baik kepada kita. Yakinlah ada kebaikan dia. Sebab tu hamba sebut sama, kalau orang jemput hamba pergi kuliah, pergi apa, hamba kata insya-Allah semoga bermanfaat. Hamba ayat gitu je. Semoga bermanfaat. Sebab apa semoga bermanfaat? Sebab salah satu benda yang kita dapat seksa, ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang dapat manfaat daripada dia. Jadi kalau hamba bagi menyampaikan ni, hamba sebut semoga bermanfaat. Jadi kalau ada manfaat, hamba mati pun pahala tu siapa hamba. Tu kita nak. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ha ni tadi. Belajar nak tambah ilmu banyak mana kita nak ngaji. Dan kalau boleh mengajarkan. Okey, kita tabik dua-dua belah tangan kepada tok-tok guru Quran kita. Sebab Nabi sebut sini dalam hadis sahih, khairukum, orang terbaik daripada kalangan kamu ialah man ta'allamal Quran. Siapa dia ngaji Quran dan mengajarkan Quran. Tabik spring kita. Dua-dua tangan kita tak tabik so. Tak tabik dua dah. Orang tabik so je. Tabik dua ni pelik. Tapi kita tabik dua-dua kepada tok guru Quran. Sebab mereka ini disebut oleh Nabi SAW, mereka lah yang terbaik daripada kalangan kamu. Tok-tok guru Quran daripada hamba ni, hamba hormati mereka, hamba hargai mereka. Tahniah kerana kita menjadi guru Quran. Hamba tiga-tiga ngaji pun ijazah hamba ko, master hamba ko, PhD hamba ko bahasa Arab. Jadi kalau hamba nak jadi khair, nak jadi yang terbaik juga, hamba kena ngaji Quran. Sebab tu hamba kena ngaji Quran juga, supaya hamba pun jadi terbaik serupa dengan tok guru Quran hamba juga. Gitu. Jadi bila kita ngaji Quran, kita ni menjadi orang yang terbaik, apatah lagilah bila kita mengajarkan Al-Quran. Dan akhir sekali, kita merasakan besarnya dosa kita kepada Allah. Wa in saghura, walaupun dosa tu kecil. Walaupun dosa tu kecil, kita kena berasa besar. Wa an yastahina bi ta'ah, dan juga dia berasa ringan kecil, tak ada gapo-gapo ketaatan. Wa in zadat, walaupun banyak. Jangan terbalik. Jangan berasa buat sikit je semaya berasa banyak benar dah. Sikit-sikit dosa tak apa, kecil je. Jangan. Walaupun kecil, mana dosa rasa dia besar. Bertaubatlah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam ni buat salah belaka. Wa khairut tawwabin wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang buat salah ni adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bersegera dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa besar dosa walaupun kecil, dan rasa sikit amal walaupun banyak kita buat. Itu cara kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah
anugerahlah, hadiahkanlah kepada kami husnul khatimah, kesudahan yang baik. Kita minta mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnun, dalam keadaan yang terbaik. Waj'al khaira a'malina khawatimaha, dan jadikanlah yang terbaik amalan kami adalah yang terakhir. Hak sudah itu adalah amalan kita yang terbaik. Maknanya kita nyodoh dengan hak terbaik insya-Allah. Waj'al khaira ayyamina yawman nalqaka fih, dan juga hari terbaik kami adalah hari yang kami kembali bertemu denganmu, iaitu pada hari kita mati. Hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah hari terbaik kita. Dan ni doa kita. Kita ni banyak lagi penyakit. Covid ni banyak lagi bukan sini saja. Bukan tempat kita ni, kita kata hijau dah lama dah tak ada kes dan sebagainya. Sahabat-sahabat kita di negeri lain pun banyak lagi. Di negara-negara lain pun banyak lagi. Maka doa ni selalulah juga kita baca. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Tak apa doa. Doa ni Allahumma inni, kita tukar jadi Allahumma inna atau apa. Dia bukan ayat Quran. Ayat Quran pun kita ambil boleh jadi doa. Ni kan ayat daripada, ini kan daripada hadis Nabi, ataupun kadang-kadang doa itu daripada kalangan ulama-ulama kita. Maka kita doa supaya kita ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila, dan juga penyakit-penyakit yang berbahaya seperti COVID-19 ni. Siapa dia nak snap kamera, ambil ni 5. Yang pertama, rumusan kita dekatkan diri dengan Allah dengan melaksanakan ketaatan, iaitu fardu dan juga sunat. Yang kedua, mengikut Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Yang ketiga, takutkan Allah dan agungkan Allah. Yang keempat, berusahalah menambahkan ilmu sehingga boleh mengajarkannya. Dan yang kelima ialah sentiasalah bertaubat daripada dosa. Maka inilah 5 kesimpulan macam mana kaifa akunu rabbaniyan. Macam mana kita nak jadi seorang yang rabbani, orang Tuhan. Orang yang ada jiwa ketuhanan, nak jadi betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, supaya bila kita rabbani, keluarga kita rabbani, masyarakat kita rabbani, negara kita rabbani, ummah rabbani, negara jadi harmoni insya-Allah. Jadi itulah daripada hamba untuk malam ni. Hamba ucap terima kasih sekali lagi kerana ini kesempatan yang hamba ambil celah daripada pengajian kitab kita. Semoga bermanfaat untuk kita insya-Allah dunia dan juga akhirat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota ni boleh saya share nanti dalam grup kuliah.